Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin jemaah sekalian, insyaAllah bolehlah masuk ke dalam ruangan masjid. Kita ikut menjalankan SOP PKPP. Untuk saya ucapkan selamat datang kepada Ustaz. Walaupun dalam keadaan dengan mesyuarat dengan apa, alhamdulillah dapat sampai juga ke Masjid Al-Jom. Dimulakan dengan Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sedang hadirin jemaah sekalian, saya mengalu-alukan tuan-tuan, puan-puan, haji-haji, hajah-hajah untuk kita dengar sikit kuliah dan sekira pada Dhul-Adha ini. Jadi mintalah kerjasama daripada tuan-tuan, puan-puan, haji-haji, hajah-hajah untuk sama-sama kita manfaatkan sedikit ilmu atau kuliah Tuhan, insyaAllah. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta minhu fa innahu mulaqikum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya ada di kalangan umat manusia ini yang hidupnya cuba melarikan diri daripada kematian, kabarkanlah pada mereka tersebut, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan mendapatkan kamu dan mengejar kamu. Summa turadduna ila ada. Kemudian setelah mana kamu mati, kamu akan mula hidup di satu alam ghaib dan juga alam fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di waktu itu mula didedahkan balik setiap amalan yang kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Surah Al-Jum'ah ayat yang ke-8. Pengerusi ahliatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita berada pada penghujung bulan Safar ini. Dan syukur lagi kerana kitanya dalam keadaan kita berada dalam satu suasana yang kalau kita kira masa ini merupakan masa yang paling bersejarah dalam perjalanan hidup dunia ini. Kerananya tak pernah lagilah manusia dimatikan oleh Allah dengan penyakit yang kena di kalangan saat ini. Seramai lebih kurang 1 juta lebih manusia yang mati, yang dimatikan oleh malaikat Allah. Dan masa ni kalau kita duduk di bandar-bandar ataupun duduk di kawasan orang yang bersesak-sesak, masing-masing sedang melarikan diri daripada kematian. Sibuk masing-masing nak menyelamatkan nyawa. Kerana dalam sejarah kematian ini tak pernah lagi mati dengan jumlah yang sebegini, dengan penyakit yang dijadikan oleh Allah satu pandemik ataupun satu penyakit yang berjangkit
yang menular di kalangan manusia ini menyebabkan kematian sampai peringkat 1 juta lebih, dan yang kena saja lebih pada 35 juta manusia. Sebenarnya sebelum daripada ini pernah berlaku zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang berlaku zaman Sayyidina Umar yang disebut dengan penyakit ta'un. Penyakit ta'un amwas disebut demikian. Yang menyebabkan kematian sahabat-sahabat yang besar dalam ta'un itu. Penyakit ta'un amwas. Yang mati tersebut antaranya sahabat yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Di antara yang telah gugur dalam penyakit ta'un amwas yang berlaku itu. Kemudian yang mati hanyalah lebih kurang 20,000 lebih manusia yang mati kerana penyakit ta'un amwas. Kemudian lepas pada itu Allah biarkan alam ini sehinggalah sampai zaman kita ini Allah jadikan satu lagi penyakit COVID-19. Bila kena penyakit COVID-19 ini, mati di kalangan kita ni bergelimpangan manusia di luar negara daripada Malaysia kita ini. Malaysia ni adalah lebih kurang 100 lebih yang meninggal dunia. Kemudian yang di luar negara sampai ribuan, sampai puluh ribu di negara-negara lain yang meninggal dunia kerana penyakit ini. Cuma saya nak sebutnya, kita syukur pada Allah. Dalam ramai-ramai yang meninggal dunia tersebut, nama kita tak tersenarai. Di antara yang meninggal dunia itu, syukurnya pada Allah, kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah. Bila kita dipanjangkan umur oleh Allah ini, maka di antara perkara yang perlu kita perhati ialah kitanya diajar supaya pandang terhadap peluang yang Allah bagi ini. Bila Allah masih lagi bagi peluang pada diri kita supaya kita dipanjang lagi umur, kita mestilah dalam hidup kita ni mengambil peluang-peluang ini untuk membetulkan jalan hidup kita. Janganlah sampai peringkat Allah bagi peluang pada kita, tiba-tiba kita masih lagi biarkan peluang ini dan kita tak rasa ini satu nikmat yang Allah masih kurniakan pada diri kita, yang perlu kita penuhi nikmat-nikmat ini sendiri. Para hadirin sekalian, walaupun begitu kita kena ingat, kenapa kita kena ambil peluang-peluang yang Allah masih beri pada kita ini dalam hidup kita ini? Jawabnya kerana walaupun mungkin kita ni tidak mati kerana COVID-19, tapi apakah kita ni akan hidup dan tak mati-mati dalam hidup kita? Yang kita kena fikir dalam diri kita ni, apakah dengan kita ni tak kena, alhamdulillah, jadikan kita ni selamat daripada terkena dengan COVID-19 yang menghantui seluruh dunia saat ini. Tapi apakah diri kita ni kita tidak akan mati dan menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu kita kena jawab, ya, suatu hari nanti kita akan dimatikan oleh Allah. Cuma cepat ataupun lambat saja. Di kalangan kita ni, kita akan dipanggil menghadap di hadapan Allah. Bukan soal yang disebut dengan mati. Dalam hidup orang mukmin, Islam dia tak ajar supaya kita ni jadi takut terhadap mati. Sehingga kan ada di kalangan kita, bila yang disebut dengan COVID-19 yang berlaku ni, keluar rumah langsung. Bila kita tanya kenapa tak keluar rumah, dia jawab nanti terkena COVID, disebut demikian. Bila terkena COVID, kita tanya, nanti menyebabkan kita ni senang untuk mati. Bagi mereka, mereka takut terhadap mati. Ada di kalangan kita jadi demikian. Ada di kalangan kita tak nak berjumpa dengan orang. Tak nak bersentuh, tak nak jumpa dengan anak-anaknya sendiri pun tak nak. Nak sebutnya, bila terkena dengan penyakit yang dilalui pada saat ini, ada yang ambil kesempatan pula. Bila berlakunya penyakit sebegini, kita tanya, tak datang ke surau, ke masjid. Kenapa tak boleh? Nanti kena COVID, disebut demikian. Ni alasan-alasan yang digunakan. Sehingga kan yang teruk lagi, orang kita diambil alasan inilah yang menyebabkan dia tak membaca Al-Quran. Dia ambil alasan inilah yang menyebabkan dia tak bangun tahajud malam. Dia ambil alasan inilah yang menyebabkan dia tak menambahkan ketaatan. Padahal kita kena faham bahawa
dalam hidup kita apa yang sedang berlaku di kalangan kita ini merupakan di antara peringatan Allah kepada manusia. Ingatan dan ingatan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada manusia. Nak suruh kita ni sentiasa bersiap. Bersiap dalam hidup kita ini terhadap satu masa yang menggemparkan dalam hidup kita pada masa yang akan datang nanti. Masa apa yang akan datang nanti? Ialah masa kehidupan setelah mana kematian. Kita kena fikir dalam hidup kita ni, jangan fikir terhadap mati. Kalau kita fikir terhadap mati itu, tak lebih dan tak kurang bagaikan orang kafir. Yang dia hanya fikir takut terhadap mati. Takut yang jangan sampai mati. Kerana orang kafir dia anggap bahawa hidup di atas dunia ini sebagai satu nikmat dalam hidup mereka. Orang kafir dia anggap dunia ni merupakan syurga dalam hidup mereka. Manakala kita orang mukmin tidak diajar oleh Allah supaya fikir yang dunia ni syurga. Tetapi yang kita diajar supaya dunia ni penjara bagi orang mukmin. Manakala akhirat nanti merupakan syurga yang disediakan dalam kehidupan kita. Supaya apa dia? Supaya hidup kita ni tak terleka. Para hadirin sekalian, yang ni di antara perkara yang mesti kita sentiasa jaga dalam diri kita. Jangan kita dilalaikan dengan dunia. Ramai orang kita, dia hidup di atas dunia ini, dia jadi hanyut sebagaimana orang kafir, sebagaimana orang munafik yang hanyut. Manakala orang mukmin diajar supaya sentiasa fikir jauh. Fikir apa yang kita kena fikir dalam hidup kita? Fikir macam mana kita nak hidup hari pertama kita di dalam kubur. Waktu mana kita mula diletakkan dalam kubur, pernah tak ayah-ayah ibu-ibu fikir macam mana nak buat bila malaikat Munkar dan Nakir mula tanya soalan pada kita? Macam mana kita nak jawab bila saat mana kita dalam kubur nanti tanah-tanah mula dalam keadaan mula nak menghimpit jenazah kita. Kemudian macam mana tanah-tanah tu menjadi lapang, kubur-kubur kita seluas sejauh mata memandang. Pernah terbayang tak dalam pemikiran ayah-ayah, ibu-ibu, dalam hidup kita ni, macam mana kita nak buat bila kita dalam kubur seorang-seorang, tiba-tiba keluar ular sebesar tengkuk unta, Rasulullah sebut demikian. Mula keluar membelik hujung kaki kita, mula membelik jasad kita, tulang-tulang kita patah di saat mana mula dibelik oleh ular. Macam mana kita nak suruh ular tersebut mula menjauh daripada diri kita? Pernah terbayang tak dalam pemikiran kita macam mana kita nak buat di saat mana hari kedua kita dalam kubur, badan kita dah mula bau hanyir tu badan kita, dah mula dalam keadaan kita seorang-seorang dalam kubur, seharian tak mandi dah, sehari dah kita tak mandi, tiba-tiba keluar ulat daripada perut kita yang sebesar telapak tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mula memamah daging-daging kita, mula makan tulang-tulang kita, mula di saat tersebut mula bergerak naik ke atas sehingga ke wajah kita. Macam mana kita nak buat agar ulat tersebut boleh terpadam dan tiada langsung dalam kubur kita? Pernah tak kita bayangkan macam mana kita nak buat di saat mana kita dalam kubur, sebulan dalam kubur, kemudian setahun dalam kubur, roh kita berada di tempat mana? Saat mana kita dah mula ditinggalkan keseorangan, rumput-rumput mula tumbuh di atas kubur kita, dan kita mula tengok tak ada orang lagi datang ziarah kubur kita saat ini. Pernah terbayang tak dalam pemikiran kita macam mana kita nak buat saat mana kita bangun di padang mahsyar, tiba-tiba nama-nama orang lain dipanggil oleh Nabi Muhammad, tidak dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak macam mana kita nak sampai di padang mahsyar, melayang suratan amalan manusia, melayang suratan amalan, tiba-tiba tangan kiri kita terangkat, tangan kanan kita tak terangkat. Saat mana melayang suratan amalan, kita nak tukar balik, biar tangan kanan terangkat, tangan kiri tak terangkat. Macam mana kita nak buat di saat mana kita nak mula melalui yang disebut dengan titian sirat Allah, sehingga kita boleh melintasi neraka Allah, sirat tersebut, sampai kita boleh bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita boleh mencium jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Terbayang tak dalam pemikiran ayah-ayah, ibu-ibu, setiap hari kita bangun tidur, kita fikir benda demikian dalam hidup kita. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu, kalian semua boleh membayangkan suasana ini tanda hidup kita orang yang cerdik. Rasulullah sebut demikian. Kamu cerdiklah tu. Kalau kamu dah mula fikir demikian dalam hidup kamu. Rasulullah sebut, aqiyasun nas, secerdik-cerdik manusia, sebijak-bijak manusia. Al-qayyis man dana nafsahu wa amila liba ba'dal maut. Orang yang hidup dia, mula dia buat satu amalan dalam hidup dia, man dana nafsah. Dia menyiapkan diri dia, wa amila lima ba'dal maut. Dan dia buat amalan hidup ni semuanya untuk dia nak hidup lepas pada kematian dia. Ni secerdik-cerdik manusia. Segala benda orang tanya, kamu datang ke masjid untuk apa? Saya buat amalan untuk supaya saya tak menyesal waktu mana saya dalam kubur nanti. Orang tanya kita, kamu baca Quran untuk apa? Saya nak mempersiapkan diri saya untuk saya nak hidup lepas pada saya dalam kubur sebentar lagi. Kenapa kamu bersedekah? Kenapa kamu dengar kuliah? Kenapa kita jawab? Semua ni untuk kehidupan lepas pada kematian saya nanti. Inilah secerdik-cerdik manusia. Rasulullah sebut, wal ajis, dan sebodoh-bodoh manusia, kamu tahu siapa? Manittaba'a hawahu. Orang yang hidup dia melayan hawa nafsu dia. Layan dia hawa nafsu dalam hidup dia. Wa tamanna 'ala Allah. Kemudian dia letak angan-angan dia kepada Allah. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Yang hidup dia dalam keadaan dia layan je nafsu dia. Hidup kita ni, ramai mana orang kita tak semayang. Orang tanya, tak semayang kamu? Tak. Kamu semayang bila? Hari Jumaat je, dia jawab. Hari Jumaat je dia solat. Lepas tu kita tanya, kenapa kamu tak solat? Dia jawab, aku penat. Dia jawab, kenapa kamu jadi demikian? Kamu orang Islam ke orang kafir? Dia jawab, aku Islam. Jangan sebut-sebut kafir-kafir ni, jangan sebut. Marah dia. Bila kita tanya dia, habis tu kamu tak takut neraka ke? Takut? Siapa kata tak takut? Habis tu kamu nak jawab apa dia depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat. Dia jawab demikian. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Yang hidup dia meletakkan angan-angan. Ada orang kita demikian. Ustaz, tak apa-apa kita tanya. Kalau mati nanti pelajar tahfiz ramai disebut. Pelajar tahfiz boleh solatkan jenazah saya. Pelajar tahfiz boleh baca Quran untuk saya. Manakala kita tak bersiap langsung. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dihormati sekalian, saya nak sebut tentang mengenai hidup kita ni. Sekarang kita tak rasa apa-apa sebab kita hidup lagi atas dunia. Tapi ada depan nanti, ada satu benda yang akan terjadi, penyakit yang lebih bahaya daripada kena COVID. Depan kita ni ada satu penyakit yang lebih bahaya. Kalau kena penyakit ni, yang ni kita tak ada apa manfaat dalam hidup kita yang kita dapat atas dunia ni. Penyakit apa yang depan kita ni yang biasa kena di kalangan kita? Penyakit menyesal yang tak sudah. Penyesalan yang tak sudah dalam kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Saya harap supaya semua yang hadir pada pagi ni bukan di kalangan orang menyesal, insya-Allah. Allah selamatkan kita daripada orang demikian. Tapi dalam Al-Quran Karim Allah cerita tentang bagaimana depan kita ni kebanyakan di kalangan kita datang penyesalan. Mula menyesal dalam hidup. Di antara benda kita akan tanya, kenapa kita menyesal? Sekarang ni kita tak menyesal lagi lah. Tak ada pun di kalangan kita nampak wajah-wajah yang kesal. Ataupun wajah-wajah kita ni rasa menyesal dalam hidup kita. Sebab kita tak jumpa dengan kematian lagi. Tapi bila kita berjumpa dengan kematian, akan datang penyesalan. Datang terus menyesal. Sekarang kita tak menyesal. Tapi tunggu bila kita akan mula menyesal. Bila yang kali yang pertama dalam hidup menyesal, bila hijab mata kita mula dibuka. Hijab mata kita mula dibuka je. Sekarang hijab mata kita ni tak dibuka lagi oleh Allah. Tapi tunggu sikit je lagi. Bila sampai ajal seseorang, sampai masa kita untuk menghadap depan Allah, di antara perkara yang pertama yang kita akan lihat ialah kita nampak malaikat mula turun berduyun-duyun untuk berdiri depan muka kita untuk mula datang mencabut nyawa kita. Malaikat mula datang saja, kita seorang je nampak, orang lain tak nampak. Di saat mana malaikat mula berdiri depan muka kita, malaikat mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada.
Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Tak kala mana sebut saja, sila keluar daripada jasad ini, maka di waktu tersebut, roh kita ni akan terbahagi kepada dua terus. Roh kita ni sama ada jadi orang mukmin ataupun jadi orang yang zalim, ataupun menjadi orang munafik ataupun kafir. Na'udzubillah min dzalik. Roh orang mukmin terus berkumpul di hujung kaki. Datang terus berkumpul di hujung kaki. Roh orang yang tidak mukmin, orang yang zalim, orang yang leka dalam hidup ni, dia akan lari bertempiaran. Imam Qurtubi sebut dalam kitab dia, lari itu sampai kamu nampak merah kemegahan di liang-liang Roma ni. Bila sebut saja begitu, bila malaikat kata, wahai roh sila keluar, kebanyakan roh orang tidak mukmin, roh orang yang hidup leka dan hanyut dalam hidup ni, mula dia sebut, minta dengan Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tangguh tak sekejap, jangan bagi mati lagi malaikat. Mula sebut ni kali yang pertama menyesal. Saya harap supaya yang hadir pada pagi ni tak ada seorang pun yang minta dengan malaikat supaya tangguh, jangan bagi mati lagi. Fa as-saddaqa, sekarang juga saya nak bersedekah. Segala harta benda yang saya cari, saya kumpul di atas dunia ni, saya nak bagi di jalan Allah. Wa akum minas salihin, sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang salih. Malaikat jawab terus, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa seseorang bila sampai ajal di kalangan mereka tersebut. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan ulang dalam hidup kamu jika ditangguh kematian pada diri kamu. Ini kali yang pertama. Kali yang pertama menyesal tersebut, malaikat sebut terus, dah terlambat bro, katanya malaikat. Dah terlewat dah. Sekarang baru kamu nak minta tangguh. Waktu mana kamu hidup, kamu tak ambil peluang-peluang yang Allah bagi pada diri kamu. Saya nak sebut sikit pada kita kejap lagi. Peluang-peluang bagi pada kita ni, yang kita tak ambil dalam kehidupan kita. Padahal patutnya kita ambil lah peluang waktu mana kita ada ni dalam hidup kita. Tapi sayang orang kita ni, bila dia hidup tu, dia hanyut je. Dia tak tahu nak ke mana. Ramai kan di kalangan kita begitu. Kita tanya di kalangan kita ni, kamu ni turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, kamu kerja apa dalam hidup kamu? Cuba tanya jangan-jangan sekali, ayah-ayah ibu-ibu ni, celik mata pagi, kemudian tunggu sampai isyak malam. Sebenarnya dalam hidup kita ni, kita nak apa dalam hidup kita? Kita kerja apa dalam hidup kita? Ada yang jawab, saya dah pencen ustaz. Saya tak kerja apa-apa dah dalam hidup saya sekarang. Habis tu buat apa sekarang? Saya buat kerja RTM disebut. RTM kita sebut. Apa dia? Rehat tunggu mati disebut demikian. Saya sekarang ni sedang RTM dah sekarang. Dia sebut demikian. Ada yang sebut demikian. Ada yang dia sebut, kamu hidup, bangun pagi balik gelap, kamu berkejaran tiap-tiap pagi, turun daripada rumah, balik sampai kadang-kadang, turun pagi ni, balik minggu depan, baru balik ke rumah. Baru sampai ke rumah. Kamu kerja apa dalam hidup? Dia jawab, saya betul terang ustaz, saya kejar harta ustaz. Kebanyakan orang kita jawab demikian. Saya kejar harta. Ni jawapan kebanyakan kita. Sebelum dia menyesal tersebut, dia akan hidup dia dalam keadaan tak tertumpu dan tak terfokus. Kita tanya balik, Allah jadikan kita hidup atas dunia ni untuk menjadi pengejar harta ke? Allah jadikan kita atas dunia ni nak suruh banyak harta, begitu? Bila kita banyak harta, kita jadi mulia di sisi Allah? Tak. Rasulullah ajar, kamu jangan rasa mulia dengan harta yang kamu miliki. Allah tak pernah pun memuliakan orang dengan harta yang kita miliki. Kalaulah kita mulia kerana harta, mana besar, mana banyak harta kita dengan banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun sebelum daripada ini. Qarun kaya daripada kita kan? Kaya tak kaya Qarun yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Anak kunci je baru, bukan bawa harta lagi. Dan Qarun di antara satu-satu manusia yang boleh buat emas. Atas dunia ni, manusia yang boleh buat emas. Qarun boleh buat emas. Nak sebutnya kaya tak kayanya Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun
dengan kekayaan Qarun itu, dan Qarun itu dengan sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi. Tenggelam lagi dalam muka bumi ini. Datang orang Melayu kita, sibuk buat program mencari harta Qarun. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Hidup kita ni mengejar harta. Nak kejar harta. Bila kita tahu begitu, habis tu kita tanya balik. Yang kamu jadi menyesal ni kenapa? Yang kamu jadi menyesal, kamu sibuk mengejar apa dalam hidup kamu? Kita tanya lagi. Ada yang jawab, saya tak kejar harta, Ustaz. Habis kamu kejar apa? Saya kejar tahta, disebut. Saya berebut nak pegang jawatan. Saya nak minta maaf ni, di antara orang kita ni berebut nak pegang jawatan. Jawatan bukan besar sangat pun, jawatan kecil pun. JKKKKKKK. Jawatan paling halus berebut orang kita. Saya minta maaf nak sebut. Orang kita ni, dia berebut. Dia rasa dengan jawatan ini penuh dengan kemuliaan. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar, jawatan tidak memuliakan kamu. Dalam hidup kamu, seboleh mungkin jangan pegang jawatan. Islam diajar pada umat, mungkin kalau kamu berupaya lari diri daripada jawatan, itu lebih baik daripada kamu memegang jawatan. Kerana jawatan ini bukan satu kemuliaan. Jawatan ni, siapa yang pegang jawatan, dia akan dipertanggungjawab. Dia kena tanggung dan dia kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dipertanggungjawab di hadapan Allah. Peganglah jawatan apa pun. Saya nak minta maaf. Katakanlah ayah-ayah, ibu-ibu pegang jawatan ketua kampung, misal contohnya. Pegang di jawatan ketua kampung, menyesal di akhirat Allah nanti. Menyesal, kecuali kita boleh tunai tanggungjawab. Pegang jawatan kampung je. Malaikat tanya terus, engkau ketua kampung kan? Ya. Dalam kampung engkau, berapa orang yang minum air ketum dalam kampung? Misal contohnya demikian. Tanya bahagian air ketum je dahulu. Nak sebutnya gambaran, baru tanya air ketum baru. Tak tanya lagi, dalam kampung kau berapa orang tak solat? Dalam kampung kau berapa orang yang tak tutup aurat? Tu baru ketua kampung. Tak pegang lagi, pegang AJK masjid, misal contoh. Engkau AJK masjid kan? Ya, AJK masjid. Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus. Engkau jadi AJK masjid? Ya, AJK masjid. Subuh pagi tadi datang tak subuh pagi tadi? Tanya soalan, kan saya sebut banyak-banyak ni, ramai pula letak jawatan hari ni. Cuma nak sebutnya, nak gambarkan, jawatan tidak memuliakan hidup. Kita jadi suami orang pun menyesal. Bayang jadi suami orang, jadi isteri orang pun menyesal di akhirat nanti. Allah cerita, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma izin sya'nun yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Suami melarikan diri dengan isteri, daripada isteri. Jumpa isteri, sebut ada isteri. Engkau jangan mengaku engkau isteri aku. Isteri pula sebut, engkau jangan mengaku engkau suami aku. Anak sebut pada mak ayah, engkau jangan mengaku engkau ayahku. Ayah pula sebut, engkau jangan mengaku engkau anakku. Semuanya likulli imri'in minhum yauma izin sya'nun yughni. Hari masing-masing fikir macam mana nak suruh selamat diri masing-masing di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayat-ayat Quran kan yang cerita tentang mengenai bagaimana rakyat berlepas diri, pemimpin berlepas diri daripada rakyat. Dalam Al-Quran, istabarru alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'awul azab. Ketika mana pemimpin tak mengaku rakyat, rakyat pula tak nak mengaku pemimpin di kalangan mereka. Waktu tersebut tengok, nampak terus azab, wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Hari yang tak ada lagi alasan-alasan untuk nak bagi tahu pada Allah terhadap setiap apa yang berlaku ini. Wa qala alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa qala alladhina taba'u law anna lana qarrah. Katanya rakyat sebut, kalau kami boleh balik semula ke dunia, la natabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Nescaya kami tak pangkah kamu sebagaimana kami pangkah kamu dahulu. Itu bahasa mudahlah, bahasa gambarkan tentang pemimpin berlepas diri, rakyat berlepas diri. Masing-masing nak sebutnya jawatan tidak memuliakan hidup. Jangan rasa kita ni kalau orang tak bagi jawatan kita jadi hina. Tak. Bahkan bila tak pegang jawatan,
kita kena rasa, Alhamdulillah aku selamat daripada dipertanggungjawab di hadapan Allah. Itu benda yang kita kena ada pada diri kita demikian. Nak ajar, kalau jawatan ini mulialah dalam hidup di sisi Allah, mana besar jawatan kita dengan jawatan Fir'aun. Fir'aun kalaulah jawatan ini menjadi kemuliaan, Fir'aun jauh lebih besar daripada kita kan? Tapi Allah hinakan Fir'aun dengan jawatan dia. Fir'aun besar tak besar jawatan dia tu, Allah rakamkan dalam Al-Quran. Allah cerita perangai Fir'aun. Dia sebut, bila dia rasa besar dalam hidup dia, dia sebut, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana Fir'aun mengaku dia Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni, terkeluar daripada mulut dia nak menjadi Tuhan. Iblis pun sedar diri, senang kita. Kenapa Fir'aun mengaku dia Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit dalam hidup. Tak pernah kena. Fir'aun kencing manis tak pernah ada. Fir'aun gaut tak ada gaut. Fir'aun disebut dalam kitab tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Dalam satu kitab sebut, Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Allahu Akbar. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Menguap terus tak kena gaya. Nak sebutnya, tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali Ustaz. Nak lawan Fir'aun dia ni. Dalam hidup kita ni, Allah tunjuk ni simbol manusia yang ada jawatan, yang rasa besar jawatan dia, tapi Allah hinakan dia dengan jawatan-jawatan dia. Fir'aun kejam hidup, zalim, cekik darah orang. Hidup cekik darah orang, mampus pun cekik lagi darah kita. Sampai hari ni kan Fir'aun cekik lagi darah kita. Kalau nak tengok mumia Fir'aun tu kena bayar 70 pound seorang. Nak sebutnya cekik lagi darah Fir'aun. Fir'aun ni, dia tu mampus dah, tak bergerak dah. Tapi jahat tak jahat dia tu dirasai sampai pada kita pada hari ni. Fir'aun. Kalaulah hidup ni mulia kerana jawatan, habis tu kita kejar apa dalam hidup kita? Yang menyebabkan jadi menyesal ni kenapa? Pada diri kita hanya demikian. Saya nak sebut, datang timbul penyesalan. Bukan sekali dua. Sekejap lagi saya tak berhenti dalam hidup kita. Kerana kita silap kejaran dalam hidup kita. Ada yang jawab, saya tak kejar harta Ustaz. Habis tahta pun saya tak kejar. Habis kamu kejar apa? Saya kejar rupa Ustaz. Saya nak jadi cantik. Nak jadi cantik. Nak mempertahankan kecantikan. Orang kita sanggup berbelanja besar untuk beli barang-barang kosmetik. Orang kita kan nak suruh jadi cantik. Sibuk dia. Dengan yang perempuan sibuk nak memutihkan muka. Memutihkan muka. Ku putih dia. Nak memutihkan muka. Yang lengan hitam legam dia panggil. Kemudian yang lelaki, anak-anak muda kita ni cuba tanya, kamu nak apa wahai anak muda? Nak badan sado. Anak muda nak berbadan sado. Sado ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil. Nak gambarkan tentang bagaimana hidup dalam keadaan tak tahu apa-apa. Rela tak makan nasi, makan telur dia satu biji sehari. Rela dia tak datang sembahyang maghrib, pergi gym, betulkan badan, nak naikkan badan biar nampak berketul-ketul. Rela tak datang sembahyang isyak, nak pergi main futsal, pukul 12 tengah malam main futsal lagi, pukul 1 pagi sepak bola lagi. Kamu nak bangun tahajud pukul berapa wahai anak muda? Di saat mana kamu main bola dalam pukul 12 tengah malam, pukul 1 pagi, kamu nak bangun subuh pukul berapa dalam hidup kamu? Dalam hidup kamu, dah badan kamu dah berketul-ketul untuk apa? Badan kita ni dah naik sasa badan ni untuk apa? Dia jawab, untuk pakai seluar dalam, naik atas pentas Ustaz. Untuk tunjuk body. Tu je dalam hidup dia. Hilang nilai dalam hidup. Datang Nabi Muhammad SAW. Hidup ni bukan dimuliakan dengan harta. Bukan dimuliakan dengan kejaran tahta. Bukan dimuliakan dengan kejaran yang disebut dengan rupa. Tapi Allah jadikan hidup ini untuk mengejar syurga. Hidup ni mengejar syurga. Sepanjang kita hidup, mesti kita dapat syurga. Hidup kita buat apa? Rumah besar, kereta mewah, jawatan hebat, pengaruh ramai, segala-gala ada atas dunia. Masuk kubur, masuk neraka terus. Tak ada manfaat langsung. Manfaat apa kita hidup dalam keadaan segala-gala benda ada atas dunia? Rumah kita ada,
Kereta kita ada, pengaruh kita ramai. Segala anak kita cemerlang masuk universiti dan sebagainya. Masuk kubur je masuk neraka terus. Masuk kubur masuk neraka terus. Tak ada manfaat langsung hidup. Bila kita rasa neraka ni, bila tengok malaikat maut, tenang. Bila tengok malaikat maut datang tu, tak nampak syurga. Bila tak nampak syurga, mula menyesal. Itu timbul penyesalan pada diri kita ni. Mula kita menyesal. Allah, malaikat. Malaikat kata tak ada. Malaikat sebut, tak ada dah peluang untuk diri kamu. Sambil masuk tu malaikat umum terus. Waja'at sakratul mauti bil haq. Zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Hidup atas dunia ni lagi daripada apa? Lagi daripada SPRM, mengarut je. Lagi daripada LHDN, tak ada pun. Lagi daripada apa? Lagi daripada malaikat maut je. Kita ni kan, cuba perhati elok-elok. Tanya orang-orang jogging tiap-tiap pagi tu. Orang pagi lagi jogging. Kita tanya orang jogging tu. Kamu pagi-pagi lagi lari-lari ni, kamu lagi daripada apa? Mesti dia jawab, lagi daripada malaikat maut. Jangan sempat malaikat maut cukup je nyawa. Tanya orang yang makan ubat segenggam setiap pagi tu kan. Tanya ayah-ayah, ibu-ibu yang makan ubat segenggam. Kita tanya, banyaknya ubat, kenapa makan banyak sangat? Dia jawab, biar mati lambat sikit. Biar lambat sikit mati. Supaya apa dia? Supaya malaikat maut tak cukup je nyawa kita. Kalau dah cukup nyawa kita ni, maknanya apa dia? Habis lah. Perjalanan hidup tak adalah nilai. Dan waktu tu, bila malaikat maut masuk, sambil masuk tu terus ke hujung kaki. Bila terus ke hujung kaki, malaikat maut tarik roh kita ni, mula kita jadi bingung. Tak pernah sebingung itu dalam hidup. Tak pernah kita rasa sesakit itu dan sengeri itu dan senyeri itu dalam hidup kita bila kena sakaratul maut. Rasulullah sebut, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup. Saya tak cadang nak cerita tentang sakarat pagi ni. Ayah-ayah, ibu-ibu, tolong datang ke masjid ni. Tolong buat kuliah khusus macam mana nak melalui saat sakaratul maut. Depan kita ni sakaratul maut. Depan kita ni kita akan lalui. Di saat mana nak lalui sakarat itu kena belajar. Orang nak bersalin, nak keluarkan anak pun belajar. Macam mana nak keluarkan anak. Orang nak pergi ke Mekah pun belajar. Orang nak buat donat pun belajar. Orang yang nak sebutnya belajar. Ni nak mati. Takkan tak nak belajar. Pelik dalam hidup kita kan. Benda yang kita kena lalui. Sakarat. Sakarat ni Rasulullah kata, sampai ulama karang kitab setebal itu. Karang kitab nak suruh faham. Masa yang paling penting dalam hidup bukan masa kahwin. Bukan masa sunat. Bukan masa kita konvo. Tidak. Masa yang paling penting dalam hidup bila? Bila kena sakarat. Bila kena sakarat, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kamu. Kerana masa itulah penentuan sama ada kamu menuju ke syurga ataupun kamu dihumban ke dalam kawah api neraka Allah. Masa sakarat. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ada di kalangan umat aku ini yang dia buat amalan soleh. Sehingga kan dia nak masuk dalam syurga tu, dia dengan syurga tu sejengkal lagi dengan syurga. Tapi bila dia melalui masa sakarat, berubah hati dia, berubah amalan dia tersebut. Tiba-tiba saat tersebut dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia mati masuk dalam neraka Allah SWT. Dia di kalangan umat aku yang dia sejengkal lagi buat amalan jahat, sejengkal lagi dia dengan neraka. Tapi bila dia berjaya melalui saat sakarat, berubah amalan dia menjadi amalan orang saleh. Dia mati dalam kalimah tayyibah di saat mana tersebut, lalu dia masuk dalam syurga di saat mana dia telah terhapus segala dosa-dosa dia. Ulama-ulama menangis bila baca hadis. Nak sebutnya, bila kena sakarat saja sakit, tak boleh nak dibayang. Kena sakarat, nikmat yang ada atas dunia. Nikmat apa yang ada atas dunia yang pernah kita rasai? Paling nikmat terhapus di saat mana kena sakarat. Kena sakarat ya. Kita pernah makan sedap, tak ada lagi makanan sedap yang kita boleh sebut di saat itu. Kita pernah tidur
paling lena dalam hidup kita. Kita pernah berjalan, kita pernah menikmati nikmat-nikmat yang paling sedap dalam dunia. Segala nikmat-nikmat itu akan hilang saat mana kena sakarat. Sakit digambarkan dalam kitab. Sakit bagaimana kena sakarat Rasulullah? Rasulullah kata, sakit bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, digentak turun ke bawah. Tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, sakit bagaimana di saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Saat mana dia menegan nak keluar zuriat, menggigil tangan dia, pucat lesi wajah dia, sakit yang amat sangat. Rasulullah sebut, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Sakit Allah sajalah yang tahu. Sampai peringkat yang lebih malang lagi, bila di hujung kaki itu syaitan datang menggoda. Syaitan datang, sibuk syaitan memujuk. Relax katanya syaitan. Tenang, tak mati lagi ni. Kamu baru dalam proses permulaan, katanya syaitan. Jangan taubat. Kalau kamu taubat, lagi cepat roh kamu keluar daripada jasad kamu. Yang menyebabkan akhirnya tak bertaubat. Di hujung kaki, tarik hujung kaki, naik sampai ke lutut. Dah mati dah kat bawah. Dah meninggal dunia dah kat bawah. Kita je. Sampai ke lutut, syaitan masuk kumpulan yang kedua. Malaikat yang disebut dengan malaikat sakarat ini, yang mencabut nyawa ni, malaikat Israel ini, cabut daripada lutut, tarik naik sampai ke pusat. Bila sampai di pusat ni, rasa sejuk di pusat. Sejuk yang amat sangat. Tiba-tiba dia turun balik kesejukan tadi. Turun balik. Ni ingat betul-betul. Orang dicohong ke apa dia? Nak sebutnya, ingat betul-betul ni. Saya dah sebut kepada tuan-tuan. Bila sampai di pusat, dia turun sikit ke bawah. Kebanyakan dia jadi demikian. Ni kekeliruan yang terjadi. Syaitan mula sebut, aku dah katakan tak mati lagi, katanya syaitan. Kamu kan tak mati, kamu rasa sendiri kan? Rasa ni roh kamu sedang turun kembali ke bawah kan? Dia pun jawab, ya. Tengah ya turun. Tiba-tiba masuk kumpulan yang ketiga, rentak daripada bawah, zup naik sampai ke halkum terus. Bila sampai di halkum, tergamam, Allah mati disebut. Allah mati itu tiba-tiba terkeluar daripada mulut masing-masing. Allah rakamkan dalam Al-Quran. Mulut kali yang kedua menyesal. Menyesalan yang datang dia kata apa dia? Qala inni tubtul an. Malaikat, aku taubat sekarang. Malaikat, aku taubat sekarang. Dia sebut aku taubat. Qala inni tubtul an. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat orang yang roh dia direntak sampai di halqum. Tiba-tiba mulut dia sebut, qala inni tubtul an. Sekarang aku taubat ya Allah. Malaikat turun terus. Malaikat sebut, kalla. Hidup ni jangan begitu. Hidup ni tolong berfokus. Hidup ni jangan terbuai sangat dengan dunia. Habis masa depan TV, tengok 7 hari mencintaiku. Tak ada manfaat langsung dalam hidup. Habis masa kita tengok dengan cerita Gegawa Ganza tak habis-habis dalam hidup kita. Hidup ni jangan begitu. Hidup ni tolong berfokus. Biar nampak aku nak ke mana dalam hidup ini. Aku nak dapat apa dia dalam hidup ini. Mengejar apa? Mengejar yang disebut dengan syurga. Selagi mana kita tak dapat syurga, jangan berhenti untuk dapatkan syurga ni. Jangan cepat nak berhenti. Kitanya mesti kejar dalam hidup kita. Saya nak sebut apa yang bagaimana kita nak kejar lagi. Tapi nak sebutnya, bila sampai di sini malaikat tegur terus. Kalla. Jangan begitu hidup ini. Iza balagatit taraqi. Ketika mana roh kamu diterentak sampai di halkum. Wa qila man raq. Siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Kamu ustaz kan? Kamu turun balik roh kamu? Kamu yang berhormat kan? Kamu turun balik roh kamu? Kamu doktor kan? Kamu turun balik roh kamu? Kamu ketua kan? Kamu hebat kan? Kamu turun balik. Wa qila man raq. Wa dhanna annahu al-firaq. Perasan terus. Mati dah. Wal taffatis saqu bis-saq. Allah cerita, mata ni terbeliak. Pandang kanan, pandang kiri. Habis dah aku. Habis. Sampai di halqum je. Saya nak ingatkan orang di Johong. Saya nak sebut. Kena ingat betul-betul. Bila sampai di halqum ni,
jangan terlepas daripada bibir kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebut kalimah ni ayah-ayah, ibu-ibu. Jangan kita masih lagi kelam kabut, tak tahu kat mana lagi. Padahal roh kita sampai di halqum dah. Dalam keadaan sampai di halqum ni, Rasulullah sebut, wa man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di hujung perjalanan hidup dia, dakhala al-jannah, dijamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Pada orang yang ziarah, orang yang dekat dengan kematian, Rasulullah pesan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Tolong talqin orang yang dekat nak mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Kena ingat yang demikian. Talqin kat kubur tu talqin lah. Tapi waktu mana dekat nak meninggal dunia ni, waktu mana dekat nak meninggal dunia, laqinu, ulang, sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada orang nak meninggal dunia, la ilaha illallah. Kenapa? Tak mudah nak sebut la ilaha illallah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dalam satu asar dia cerita, di kalangan umat Rasulullah daripada 10,000 orang yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap 2 kalimah syahadat. 9,999 lagi tak boleh mengucap. Kenapa tak boleh mengucap? Kenapa tak boleh mengucap? Bila sampai di halqum ni, syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita. Sebiji muka arwah ayah kita. Dia sebut terus, anakku, jangan kamu mati dalam Islam. Ni abah. Abah ni, abah yang membesarkan kamu. Abah ni ayah yang pernah membesarkan kamu. Anakku, jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan abah. Abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dengan dalam agama Yahudi. Mati bersama dengan abah. Kita cuba mengucap, syaitan datang sebelah kiri, menyamar sebiji muka arwah ibu kita, sambil goyang buah dada ni. Anakku, dada ini pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan Ummi. Ummi mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Tuan-tuan, syaitan cohong ni tuan-tuan. Syaitan di tempat kita ni, dia tak sebut mati dalam Yahudi. Orang sini tak pernah kenal pun Yahudi. Dia tak akan sebut mati dalam Kristian. Kita tak rapat pun dengan Kristian. Tuan-tuan tunggu sikit lagi. Tunggu sikit lagi je. Syaitan ni sebut apa dia? Anakku, matilah kamu bersama dengan abah dalam Islam nasionalis, dia sebut. Matilah bersama dengan abah dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Matilah bersama dengan abah dalam Islam pragmatis. Matilah dengan abah dalam Islam Syiah, disebut. Matilah bersama dengan abah dengan Islam liberal, pragmatis. Kita dengar Islam juga ni, mati je lah, kita sebut. Ramai mana orang kita mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah. Allah sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati di saat mana kamu mati orang Islam. Islam ni dia tak sandar pada mana-mana. Jangan sandar, jangan terperangkap nasionalis. Jangan terperangkap dengan sekularis. Mereka tu penipu-penipu kita semua tu. Mereka ni bohong dengan kita. Mereka tak boleh mampu menyelamatkan kita dalam kubur. Nasionalis tak boleh tolong kita. Pragmatis tak boleh tolong kita dalam kubur. Ism yang ada ni semua tak boleh tolong kita, kecuali mana kita menghadap depan Allah hanyalah Islam. Islam je boleh selamatkan kita. Ni Allah pesan dalam hidup kita. Jangan pesong sikit pun. Jangan berpaling tumit-tumit kita. Biar kita betul-betul dengan Islam. Sebagaimana kita tiap-tiap pagi mulut kita sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang ni kepahaman yang mesti ada pada diri kita demikian. Sampai di sini je roh kita ni keluar terus. Keluar daripada mata masing-masing. Masuk dalam salah satu mesti masuk dalam bekas yang warna putih ataupun bekas warna hitam. Masuk dalam bekas warna hitam tu bau busuk. Rasulullah kata percik tu tup. Rasulullah ambil bekas air tu, Rasulullah tuang bekas air tu, Rasulullah goncang bekas air tu mercik. Rasulullah kata roh yang tidak mukmin keluar daripada mata dia mercik. Macam ni lah Rasulullah sebut. Malaikat sambut tu, sambil sambut malaikat tepuk. Natang cis kata malaikat. Okay, mampus kamu. Tepuk roh ni masuk dalam bekas, mengelupur dalam bekas warna hitam tersebut. Kemudian mula ditutup. Rasulullah kata bang busuk sebusuk-busuknya. Dua makhluk je yang tak bang, jin dan juga manusia.
Rasulullah sebut demikian. Naik terus. Naik terus. Naik sampai ke atas. Penjaga langit yang pertama tanya terus, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan. Penjaga langit yang pertama sebut, celakalah roh ini. Hidup dalam keadaan jahat. Mampus pun dalam keadaan jahat. Naik lagi. Kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Turun terus roh ni. Berdiri di hujung kepala masing-masing. Roh orang mukmin bila keluar tu, Rasulullah kata saling sambut menyambut. Keluar, Rasulullah ambil bekal air, Rasulullah tuang. Tuang air tu, Rasulullah sebut, beginilah roh orang mukmin. Keluar dalam keadaan jernih, disambut oleh malaikat-malaikat, lalu malaikat sapu dengan bauan kasturi. Masuk dalam bekas yang warna putih. Naik terus. Penjaga langit yang pertama sebut terus, roh siapakah ini? Lalu jawab, roh fulan bin fulan. Katanya penjaga langit yang pertama, buka. Bagi peluang pada dia untuk menghadap depan Allah. Dia dalam keadaan mati, hidup dalam keadaan saleh, mati pun dalam keadaan saleh. Naik terus. Kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi ni di kalangan ahli syurga Illiyin. Bila turun terus, turun roh ni, diri terus di hujung kepala masing-masing. Bila berdiri tu kita nampak terus siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana butang baju kita. Kita rasa saat mana orang usung jenazah kita. Kita rasa saat mana kita sebut pada pemandi jenazah. Ingat ni orang mandi jenazah. Pada mandi jenazah tu dia sebut perlahan-lahan, sakit mati tadi belum habis lagi. Bila orang usung, orang kapan, kita boleh bilang berapa orang yang jenazah kita diusung sampai ke kuburan, letak je kubur jenazah kita dekat kubur tu, diri terus hujung kaki kita nampak terus dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Mula kita nampak terus. Bila orang angkat je jenazah kita nak turun dalam lubang kubur tersebut, angkat je, belum turun jatuh ke bawah tu, rasa terus pengalaman pertama yang disebut dengan himpitan kubur. Himpitan kubur bukan azab kubur. Angkat je turun tu, Rasulullah sebut, di kalangan umat aku tidak ada seorang pun yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Angkat je, turun tu, ping terus rasa terus pengalaman yang pertama. Berbeza-beza keadaan berdasar pada beza amalan. Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah ditunjukkan jenazah Sa'ad bin Mu'az depan Rasulullah. Waktu mana Sa'ad bin Mu'az ni dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Waktu mana diusung jenazah Sa'ad bin Mu'az, mendung awan ini. Bertanya apa dia ya Rasulullah? Rasulullah kata, aku diberitahu oleh malaikat Jibril seramai lebih kurang 70 Allah mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az. 70,000 tuan-tuan. Bila Sa'ad bin Mu'az ni, jenazah dia tu turun dalam kubur tu depan Rasulullah. Rasulullah kata Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur. Kena sekali, ping sekali tu menjadi halus selai rambut kata Rasulullah. Sekali je, kemudian kembang balik jenazah Sa'ad bin Mu'az. Bila tanya pada Rasulullah, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena ya Rasulullah? Rasulullah jawab, kerana dia tak bersih air kencing dia. Air kencing dia tak bersih. Bila tanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa Sa'ad bin Mu'az? Dia tak bersih air kencing dia. Air kencing dia. Lalu tanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, bagaimana dia tak bersih air kencing dia? Lalu keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, boleh jadi dia pulang daripada permusafiran sekali. Dia rasa nak terkencing sangat. Lalu dia kencing sambil berdiri. Oleh kerana dia kencing sambil berdiri di saat tersebut, mungkin kerana itulah yang menyebabkan dia kena himpitan kubur. Sekali je kencing sambil berdiri. Orang lidah kita kencing sambil berdiri. Tu kencing sambil berdiri, yang kena kencing. Yang gambaran bagaimana hancingnya dipanggil demikian. Himpitan kubur. Bila tak saja jenazah, hadap je muka ke kiblat. Bangun terus tanah depan muka kita. Bangun tanah depan muka kita. Dengar terus suara bawah telinga. Selamat datang wahai hamba Allah. Kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu sebentar lagi. Bila begitu saja orang tutup je liang lahat kita, kedengaran tanah-tanah yang mula turun. Tanah yang mula turun nak tutup liang lahat kita ni. Dah berdiri dah depan muka kita malaikat munkar dan nakir,
warna hitam kebiru-biruan ini mula berdiri, mula kalau haji kita, tiba-tiba kali yang 3 penyesalan keluar daripada mulut masing-masing sebut, qala rabbirji'un, Tuhanku bagilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik ya Allah, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu akan hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya mulut-mulut kamu saja yang mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti. Amalan apa yang nak buat balik ni kalau boleh hidup balik? Sedangkan kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita orang mukmin bila masuk dalam kubur je, mereka tanya terus, ma rabbuka, nganga terus mulut ni, tenganga mulut tu. Dalam keadaan tenganga mulut tu, dia jawab, dia nak jawab tu tak boleh, bau tergamam. Rasulullah kata, masuk roh ni bahagian kepala, masuk roh ni bahagian dada, ada masuk sebelah badan sampai ke perut je. Rasulullah cerita demikian. Sahabat-sahabat tanya, rasa macam kita hidup sekarang ni ke ya Rasulullah? Rasulullah kata rasa macam sekarang, rasa macam sekarang. Lalu dia tanya saja, bila tanya pada dia, ma rabbuka, kali yang kedua dia bunyi gerham ni, kak 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 kak. Rasulullah cerita orang mukmin, dia nak jawab tapi tak boleh jawab. Dia tanya soalan yang kali yang 3, ma rabbuka, kali yang 3. Hanya yang ketiga tersebut dia jawab terus, Allahu Rabbi. Allahu Rabbi tu lapang kubur, terbuka terus kubur kita. Mudah-mudahan kubur kita lah insya-Allah. Bila tanya dalam keadaan demikian, malaikat pegang jenazah kita, heret di dinding kubur, sandar di dinding kubur, meluruk kain kapan turun ni. Dalam keadaan turun kain kapan tersebut, lalu ditanya terus pada dia, wahai hamba Allah, Allah tanya pada kamu, nak hidup balik tak? Nak hidup balik tak? Tak ada seorang pun orang mukmin mati masuk dalam kubur jawab nak hidup balik. Semua jawab tak nak dah hidup, nak dah hidup. Cukuplah hidup di atas dunia sekali. Kenapa tak nak hidup? Sakit sakaratul maut itu terbawa-bawa sampai dalam kubur. Bila tanya lagi, kenapa tak nak hidup balik? Nampak tempat dalam syurga Allah. Nampak tempat dalam syurga Allah. Habis tu yang sebut nak hidup balik ni, yang sebut nak hidup balik, nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik ni? Siap bagi tahu lagi. Kalau aku boleh hidup, aku nak buat amalan soleh. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal. Amalan soleh apa yang dia tertinggal di atas dunia? Amalan soleh apa ni kita sambung malam ni lah insya-Allah. Malam ni saya dipahamkan dekat mana? Masjid As-Salam. Masjid As-Salam lah kita akan sebut. Amalan apa? Saya tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya tengok. Dan tunggu saya sejak daripada pagi tadi lagi saya dipahamkan. Jadi mudah-mudahan sejam lebih saya bercakap ni pun dia dapat manfaat dah pada diri kitanya. Untuk kita nak suruh kita ni jangan menyesal dalam penyesalan, agar semua yang hadir pada pagi ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tunggu lama sikit, biar tunggu kita itu menyebabkan kita cepat di akhirat nanti insya-Allah. Bila kita berdiri pada mahsyar nanti, tuan-tuan boleh sebut pada Allah, ya Allah, aku tunggu lama Ustaz Ahmad Dasuki dahulu ya Allah. Aku tunggu, oleh yang demikian aku harap supaya aku jangan lambat masuk dalam syurga kamu ya Allah. Kita boleh pahala-pahala pada diri kita demikian. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dalam hidup kita. Saya pohon kemaafan kerana lama sangat jemaah tertunggu. Saya faham pukul 10 pagi. Sebenarnya biasanya kami di Shah Alam ataupun di Kuala Lumpur, kuliah duha ni pukul 10 pagi. Biasanya demikian. Kemudian di sini saya faham orang sini duha awal lagi rupa-rupanya. Pukul 8.30 lagi rupa-rupanya. Demikian. Saya pohon kemaafan di atas keterlewatan sangat pada pagi yang baik ini, dan mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Mari kita sama-sama berdoa lah di waktu duha sebegini. Dan sebelum kita berdoa tu ada tabung-tabung yang mula bergerak tersebut untuk dana kerja-kerja dakwah yang sedang digerakkan oleh masjid ini dan juga di kalangan kita semua. Tuan-tuan bolehlah pakat-pakat di kalangan kita niat untuk arwah ayah, untuk arwah mak kita. Setiap kali mana kita infak, dan kita niat satu lagi
terhadap kita qada zakat-zakat kita. Katakanlah ada kita zakat sebelum daripada ni, niat terhadap zakat yang kita boleh jadi kita tak terbuat waktu mana kita ada dahulu, kita tak tahu, ataupun kita niat untuk arwah mak kita, niat untuk arwah ayah kita, semua tu akan sampai pada mereka pahala-pahala tersebut. Mudah-mudahan demikianlah. Kita pun ataupun dalam masa yang sama niat untuk kalau aku melalui saat sakarat dalam kehidupan aku nanti, ya Allah, ini mudah-mudahan dia akan menggerakkan pada kita amalan-amalan soleh ini. Sebelum kita baca doa ni, jemaah sekalian, kat luar nanti ada beberapa buah kitab yang saya karang. Ni di antara kitab yang saya karang, Quwwatun Nufus, makanan jiwa, zikir-zikir. Saya kumpulkan zikir-zikir yang maksud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kalangan para sahabat yang buat zikir. Dan saya karang lagi kitab, di antara kitab yang besarnya kitab ni, persiapan menjelang kematian. Dalam kitab ni ada satu doa yang diajar bila kita dekat nak mati, kita nak buat apa dia. Ramai orang kita ni dia blur, tak tahu nak buat apa dia. Dalam kitab ni pada muka surat 47 ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah pada Abu Hurairah. Rasulullah sebut pada Abu Hurairah, Abu Hurairah, nak tak kalau sekiranya aku ajar pada kamu satu doa yang kamu tahu kamu nak meninggal dunia, kamu baca doa ni. Kemudian kamu meninggal dunia, lepas pada sebut kamu meninggal dunia, Allah haramkan jenazah kamu dihumban dalam api neraka Allah, dan Allah masukkan jenazah kamu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah ajar doa ni panjang sikit. Jadi jemaah-jemaah hari ni baru tahu ada doa ni di kalangan kita ni. Abu Hurairah pula diajar pada sahabat-sahabat, sampai pada guru saya waktu mana saya belajar kat Al-Azhar Mesir dahulu. Guru saya diajar baca doa ni. Bila kamu tahu dekat nak meninggal dunia, kamu baca doa ni. Lalu guru saya disuruh kami ikut. Dia baca, kami ikut. Habis dia dibaca, kami ikut tu dia sebut, aku ijazahkanlah doa ini pada kamu semua. Lalu kami jawab, kami terimalah doa yang dibaca ini. Tuan-tuan, pagi ni pun saya nak baca doa ni, tuan-tuan ikut doa ni. Dan hujung nanti saya sebut, saya ijazahkanlah doa ini pada jemaah yang hadir. Jemaah jawab, kami terimalah doa ini. Boleh ya? Saya baca, tuan-tuan ikut doa ni. Kemudian balik nanti ajar pada keluarga-keluarga kita, biar semua di kalangan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara cara kita lakukan demikian. La ilaha illallah. Wa huwa hayyun la yamut. Wa subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan ala kulli halin. Allahu akbar kabiran kibriya Rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bikulli makanin. Allahumma in kunta amrattani litaqbida ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada pagi ini. Jemaah sekalian, balik nanti jemaah hajar pada keluarga masing-masing. Dalam kitab ni, susun kitab ni, dalam PKP baru ni, saya buat satu lagi kitab sebesar ini juga, kitab Jadikan Kematian Kamu Husnul Khatimah. Macam mana nak suruh kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu cara sambungan kepada kitab ni lah.
Kalau ada ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang hadir pada pagi ni, jemaah ajarlah pada surau-surau masjid-masjid. Saya ni bercita-cita besar sangat nak suruh orang kita di Malaysia kita ni, bila kita mati semua boleh masuk syurga Allah SWT. Ini cita-cita yang saya harap supaya boleh dikembangkan, boleh di kalangan kita yang ramai-ramai, di kalangan kita penduduk Malaysia kita ni terutamanya, biar kita ni dapat nikmat untuk bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Saya karang kitab ni Syurga Ganjaran Terindah. Kalau tuan-tuan nak tahu macam mana suasana syurga, tuan-tuan baca kitab begini. Kitab yang ringkas beginilah. Baca dekat nak tidur tu, baik baca kitab macam ni daripada baca WhatsApp, baca macam-macam gaya kita orang kita nak tidur kan. Dia baca Facebook. Tua-tua pemain TikTok lagi di kalangan kita. Jadi kitanya dalam keadaan sebegini baca kitab-kitab macam ni. Jauh lebih baik dalam hidup kita ni, dekat nak tidur tu kita nampak tempat kita yang kita nak pergi, yang kita akan berada. Macam mana syurga? Syurga ni macam mana nikmat ni? Saya karang kitab ni, saya baca balik kitab ni. Bila saya baca, saya rasa tak sabar-sabar nak masuk syurga Allah. Ini di antara amalan-amalan yang perlu kita jagalah pada diri kita ni. Mudah-mudahan demikian. Saya karang kitab ni, hebatnya surah Al-Ahzab. Ni khusus untuk orang perempuan. Orang perempuan, kalau kalian nak masuk syurga Allah, nak suruh dapat selamat kita, sebelum kita meninggal dunia, faham terhadap 3 surah. 3 surah je orang perempuan kena belajar. Kalau tak sempat 30 juzuk, belajar 3 surah je. Ajarilah, katanya Sayyidina Umar, pada orang perempuan, pada hidup mereka terhadap 3 surah. Surah yang pertama, surah An-Nisa. Surah yang kedua, surah Al-Ahzab. Surah yang ketiga, surah An-Nur. 3 surah ni hadam dalam hidup kita. Manakala orang lelaki, kalau tak sempat yang lain pun belajarlah 2 surah. Sayyidina Umar sebut, surah yang pertama surah Al-Baqarah, surah yang kedua surah Al-Imran. Orang lelaki kena 2 surah ni pun terlentang dah. Nak boleh habiskan 2 surah. Saya sempatlah mengajar buat kuliah terhadap di Shah Alam, saya buat kuliah surah Al-Ahzab, surah An-Nur dan surah An-Nisa. 3 surah ni saya buat kuliah khusus untuk muslimat di masjid negeri, di beberapa buah masjid di Shah Alam tersebut. Tuan-tuan yang tak dapat tu, tuan-tuan belajarlah dengan ustaz para asatizah di sini ni sendiri. Ajar demikian. Saya karang lagi kitab ni, Ud'uni, kumpulan daripada doa-doa daripada Al-Quran Karim, mengikut surah-surah. Mengikut surah-surah. Saya ambil doa yang Allah ajar. Ni dalam setiap surah ni, misalnya surah Al-Anfal, misal contohnya. Ada juga doa yang Allah ajar. Dalam surah At-Taubah ada doa. Surah Al-Anfal ada 3 doa dalam surah Al-Anfal. Kita ambil doa supaya kita macam mana nak tawakal pada Allah. Doa agar Allah jadikan kita ni sebaik-baik pertolongan. Allah nak bagi pertolongan. Doa pada kita agar Allah bagi. Ini mengikut surah tu, ulama-ulama susun ada doa yang Allah ajar pada kita. Saya karang kitab ni banyak lagi lah, ada 2-3 buah lagi kitab. Saya karang kerana saya bangunkan ma'had tahfiz, tuan-tuan. Belakang saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Saya dah tanggung anak-anak yatim dan orang miskin ni selama lebih kurang 10 tahun lebih dah. Saya tanggung pelajar-pelajar ada lebih kurang 1000 lebih di belakang saya ni. Anak-anak yatim, orang miskin. Kita ajar mereka menghafal Quran. Habiskan Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran. Dan saya tanggung mereka seorang sebanyak RM3,500 setahun. Yang datang daripada Sabah, kita tanggung sebanyak lebih kurang 9,000 seorang. RM9,000 seorang. Kita tanggung mereka menghafal Quran ini. Hasil daripada jualan kitab-kitab macam ni, hasil daripada infak-infak yang kita lakukan, saya tolong juga di selatan Thailand. Di selatan Thailand, bila saya tengok anak-anak yatim piatu, bapa mereka ditembak mati, saya ambil anak-anak tersebut 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 600 lebih pelajar yang menghafal Quran. Tiap-tiap bulan saya hantar dana pada mereka sebanyak lebih kurang RM30,000, RM40,000 sebulan. Macam mana nak biayai mereka tersebut? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu, dan madu tersebut mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud malam-malam doa pada Allah. Saya jadikan madu tu untuk perubatan Islam. Mereka hantar ke Shah Alam, saya guna madu ni untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik. Orang Melayu kita ni kuat ilmu sihir. Sekarang ni sihir melalui angin, sihir melalui SMS,
sihir melalui Facebook, sihir melalui, maknanya jin-jin pun ICT juga zaman kita. Tok bomoh pun boleh tahan juga. Boleh menyihir orang melalui Twitter. Sihir orang benda-benda cara demikian. Tuan-tuan, macam mana kita nak lindungi diri kita? Minum air madu. Rasulullah kata, kalian minum air madu ni, minumlah air madu yang disejukkan. Rasulullah sebut demikian. Kalau kita ambil madu, kita kacau dengan ais wam, letak dalam peti ais, tuan-tuan minum air tersebut. Dah sejuk dah minum air tersebut. Tuan-tuan akan rasa nikmat. Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmat air dalam syurga Allah, di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Tuan-tuan akan rasa nikmat yang sangat. Kebetulannya, mereka bela lebah tu di bawah buah mata kucing. Pohon mata kucing, bau wangi sikit. Kemudian radius dianya, lebah tersebut terbang lebih kurang 8 km. Dia bukan dalam kotak begitu, tidak, tapi dia berterbangan cari bunga-bunga yang indah. 2-3 hari sekali kita boleh tuai hasil yang kita dapat dengan cara demikian. Ni pun kelebihan lah, dia panggil demikian. Kemudian yang datang tempat saya tu, dia mengadu, Ustaz, malam-malam mimpi air, malam-malam dia sebut mimpi budak kecil, mimpi bayi, air, kemudian mimpi dia kata dipatuk ular, rumah lama, apa benda, gigi ni bunyi kak gigi. Kenapa ni Ustaz? Saya jawab, ini gangguan saka. Orang Melayu kita kuat ilmu saka. Kuat di kalangan kita terkena saka. Dalam tak sedar kita kena saka. Saka ni masalah. Siapa yang kena gangguan saka, dia bermasalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka, tak masalah langsung. Tu senyum-senyum je. Ni panggil demikian. Gangguan saka ni, dia akan bau badan kita jadi gelisah, jadi kita tak menentu, cepat nak marah. Satu-satunya kita jadi kebas-kebas. Untuk buat kaki kita, jari kita ni, kemudian dia jadi bengkok, jadi keras. Kalau kita berjumpa dengan doktor bagi tahu arthritis. Kebanyakan jadi demikian. Sebenarnya tak. Dia gangguan saka yang sedang terjadi. Tuan-tuan ambil je lotion, saya guna minyak habatus sauda dan juga minyak zaitun, saya bentuk dalam bentuk lotion ni. Tuan-tuan sapu je di sendi-sendi. Sapu sikit-sikit je peringkat awal. Kerana kalau sapu banyak nanti dia akan panas yang amat sangat. Panas pada diri kita. Tambah kalau kita ada makhluk tersebut. Tapi kalau tak ada, dia tak rasa apa-apa. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan lah pada kita ni sendiri. Adalah kat luar nanti tuan-tuan boleh jadi manfaat pada kita. Kalau tuan-tuan tak dapat yang lain pun, ambil lah pamphlet ni. Pamphlet ni je lah, buat balik ke rumah. Pergi mana-mana ada peluang, ada nombor akaun dekat pamphlet saya ni. Tuan-tuan pergi ke mana-mana bank, berdiri depan mission bank tu, semayang sunat istiqarah dulu. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Mudah-mudahan lah, kalau pun Allah bagi peluang pada kita untuk kita kembangkan lagi pahala-pahala kita ni, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal qudrah qudratuka. Allahumma in kana fis sama'i rizqana fa anzilhu wa in kana rizqana ba'idan faqarribhu wa in kana rizqana qalilan fakaththirhu bihaqqi duhauka wal bahauka wal jamaluka wal qudratuka la hawla wala bik ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba. Allahumma kashfi 'anna al bala wal waba. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'alayna qadir wal tuf bina ya Allah innaka antal latiful khabir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma akhtin ajalana bihusnil khatimah wa la su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukran kepada Ustaz atas kuliah Tuhan yang disampaikan.